Apabila kami melangkah ke kawasan kastil yang dilupakan ini, kami terkejut dengan apa yang kami temui. Jelas tidak siapa yang telah tinggal di sini untuk sekian lama, tetapi di dalamnya segala-galanya masih berada di tempatnya. Ia kelihatan seperti pemilik terdahulu baru saja keluar pada suatu hari dan tidak pernah kembali. Kastil itu pada asalnya dibina pada tahun 1428 sebagai rumah berkubu yang dikelilingi oleh parit. Sepanjang berabad-abad, ia berkembang dengan pengubahsuaian besar berlaku sekitar zaman Revolusi Prancis. Tetapi ketika ia sedang diubah suai, satu kebakaran telah berlaku dan merosakkan sebahagian besar bangunan itu. Estate itu ditinggalkan tidak lama selepas itu, dan ia kekal kosong dan semakin uzur selama hampir 100 tahun. Pada akhir tahun 1800-an, ia dihidupkan semula dan digunakan sebagai sebahagian daripada operasi pertanian yang besar. Ladang-ladang di sekelilingnya terkenal dengan pengeluaran bijirin berkualiti tinggi, dan kastil itu menjadi lebih kepada pusat sokongan untuk kerja-kerja pertanian berbanding kediaman bangsawan. Keadaan itu berterusan sehingga abad ke-20, sehinggalah hartanah itu sekali lagi terbiar. Orang terakhir yang tinggal di sini ialah sepasang suami istri warga emas, Margaret dan Alfred. Margaret meninggal dunia pada usia 96 tahun, lama selepas Alfred, dan sejak itu rumah ini perlahan-lahan menjadi sunyi. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan ialah sebuah bilik tidur yang besar dan dahulunya mewah, seolah-olah masa terhenti di situ. Yang lebih mengejutkan lagi ialah rangkaian terowong di bawah kawasan rumah itu, satu sistem yang rumit dibina sejak lama dahulu, mungkin untuk penyimpanan atau perlindungan. Hari ini, kastil ini dimiliki secara persendirian dan tidak lagi terbiar. Kami meminta semua orang supaya menghormati pemilik semasa. Rekaman ini diambil pada waktu kawasan tersebut benar-benar tidak didiami sesiapa. Kami sedang melakukan sesuatu yang istimewa tahun ini. Jika Anda membuat pesanan dari hari ini hingga hari Christmas di laman web kami, brosofdk.com, Anda akan menerima kad Christmas tulisan tangan daripada kami dengan kop lilin Bros of Decay di atasnya. Ia kelihatan sungguh menakjubkan. Ia adalah tanda terima kasih kerana membenarkan kami meneroka seluruh dunia dan melakukan apa yang kami suka. Anda akan menerima cup yang indah. Jangan lupa gunakan kod SantaBros10 semasa pembayaran di kedai dan dapatkan botol air yang cantik, beanie, t-shirt, hoodie, apa sahaja yang anda mahu. Dan kami ingin mengucapkan selamat bercuti, selamat tahun baru, dan selamat hari Christmas yang indah. Terima kasih semua, selamat kembali semua ke Bros of Decay. Sebuah istana zaman pertengahan abad ke-15 sudah tentu di negara Perancis yang indah yang telah ditinggalkan sepenuhnya sejak tahun 2019. Saya pun tak ada kata-kata. Ya, Sebab awak boleh nampak dalam kamera yang tempat ni memang cantik. Saya tak pernah tengok tempat macam ni. ya, mereka ubah suai sikit dan ia jadi lebih mewah. Tapi ia dibina pada tahun 1428. Saya tak pasti ia bukan dibina oleh keluarga ini. Saya pun tak tahu siapa sebenarnya yang bina, tapi kami masih cuba untuk cari sejarah tempat ini. Tapi seperti yang Anda boleh lihat sekarang, kita sedang berdiri di halaman yang dikelilingi air di luar. Dan di sini macam kubu kecil. Betul, semua dinding yang kita nampak di sini sekarang, semuanya ada air di belakangnya. Hanya ada satu jalan untuk masuk. Saya suka petak-petak di dinding ini. Ini memang macam kastil sebenar, macam tempat menembak atau apa-apa saja. Itu semua dari zaman dahulu. Wah, dan menara itu pun masih berdiri di sana. Oh, sangat cantik. Sudah sangat usang pada masa ini, tapi mungkin ia sudah lama tidak digunakan. Adakah itu untuk penjaga pintu gerbang pada zaman dahulu? Oh ya, mungkin untuk penjaga pintu gerbang atau mungkin menara pengawal. Oh, hati-hati, tapi ia di belakang. Jadi ya, saya pun tak pasti. Mungkin untuk memerhati gunung di belakangnya. Ya. Ya. Tapi sekarang ia hanyalah sebuah kediaman, dan malangnya sekarang ia adalah kediaman yang terbiar. Ya, tengok sini, mereka pun ada perigi sendiri di sini. Oh, sebenarnya tak begitu juga. Ia tak begitu dalam. Tengok tuh. Selepas Margaret meninggal dunia pada tahun 2019, semua barang miliknya, segala yang mereka ada, berjuta-juta euro ditinggalkan di tempat ini. Ada orang akan kata ini bukan terbiar, tapi ini memang telah ditinggalkan selama 5 tahun. Sekarang kita mula melangkah masuk ke saya rasa semacam ruang kediaman. Ya, maksud saya, ia terasa selesa. Jadi, nampak macam ruang tamu. Percayalah, ini adalah bilik yang paling sederhana di seluruh tempat ini. Yang sederhana, ya. Paling sederhana, ya macam kita tak akan tunjuk banyak di sini, cuma tunjuk bahagian ini saja. Beberapa perabot disusun di sekeliling meja.
Apa yang berbaloi untuk ditunjukkan dalam bilik ini sudah tentu adalah kenangan yang ditinggalkan. Terdapat banyak sekali gambar yang ditinggalkan oleh keluarga ini. Oh, saya suka gambar-gambar ini. Ia membawa Anda kembali ke zaman yang berbeza. Ini Marguerite dan ini Alfred di bawah sini. Dan seperti yang Anda boleh lihat, mereka masih agak muda pada masa itu. Beberapa karya seni di sini. Ya, karya-karya ini sangat cantik, terutamanya yang ini kerana saya cukup pasti ia dilukis di atas kayu. Wah, mari kita lihat di sini. Kita ada kabinet yang cantik dengan cermin di atasnya, cermin lama, cermin yang sangat cantik. Wah, bersalut emas yang cantik. Dan satu perkara yang saya perlu tunjukkan juga di luar ialah kayu terdedah di seluruh tempat ini. Saya memang sangat suka perkara itu. Ia sangat bercirikan gaya Perancis Timur dan Jerman Selatan. Lihatlah perapian yang sangat besar ini, ciri tipikal untuk istana zaman pertengahan. Ini memang perapian zaman pertengahan, diperbuat sepenuhnya daripada batu. Ya, Sangat kukuh. dan ia sangat besar. Kerana pada zaman dahulu, Anda boleh masukkan seekor babi bulat-bulat contohnya. Anda memanggangnya di dalam itu. Ya. Lihat sini, ini adalah part besi di dalam perapian. Ada lukisan yang berdiri di sini di depannya, yang juga sangat cantik. Tapi saya cuma nak tunjukkan ini. Boleh nampak tak bunga fleur de lis yang cantik itu? Tapi juga 1515. Wah. Ini hampir dari permulaan istana. Ini hanya 100 tahun lebih tua daripada ketika istana itu dibina. Boleh percaya tak tahun 1515 tu? Ya, ini sudah 500 tahun, setengah milenium lamanya. Yuna. Kau tak tahu di mana kita sedang berdiri. Ya, tak lah. Ini adalah nenek moyang kita yang ke-4444 yang pernah tinggal di sini. Gambar-gambar yang sangat cantik ditinggalkan di sini. Saya suka yang ini. Banyak kenangan indah dan gembira ditinggalkan di sini. Seperti semuanya penuh dengan cucu-cucu. Mereka ada keturunan. Bukan macam keturunan mereka terhenti di sini. Tak semestinya sekarang. Tetapi kebanyakannya, dalam kebanyakan case, selalunya orang-orang ini tidak dapat bersetuju tentang apa yang perlu dilakukan dengannya. Dan di Perancis, itu adalah undang-undang. Apabila tidak semua anak dapat bersetuju tentang nasib istana atau harta itu, maka tiada apa yang berlaku. Dan itu memang menyedihkan. Ada beberapa perkara. Lihat pada rusa bersalut emas di sana. Itu agak pelik. Oh, kaca patri. Ya. Atau tercemar. Yang bernoda ya. Baik. Cheval bermaksud kuda dalam bahasa Perancis, chasseur. Lebih banyak gambar dan anjing dan segala-galanya. Saya suka gambar anjing-anjing itu. Malah ada selongsong peluru yang ditinggalkan di sini, mungkin dari aktiviti memburu. Memang macam itulah, bila mereka tembak sesuatu yang menarik, mereka simpan selongsong peluru itu. Bilik yang cantik, bilik yang besar. Ya, saya nak tunjukkan saja. Di tengah-tengah, di sini kita ada pantry kecil, beberapa barang. Oh ya, tapi saya rasa sangat menarik di sini. Ya, saya rasa bilik ini juga sangat menarik. Tapi agak suram, saya rasa. Tapi saya akan pergi dekat. Bayangkan berjalan di dalam hutan di Prancis dan tiba-tiba Anda dengar seperti "oh" dan kemudian babi hutan muncul di depan Anda. Saya pernah mengalami itu sekali ketika saya berjalan di dalam hutan di Belgium dan seekor babi hutan betul-betul muncul di depan kaki saya. Betul. Ya, macam wow, sebesar itu haiwan tu. Dan ada yang lebih besar lagi seperti di Spanyol contohnya. Tengok muka dia tu. Oh, dan kau nampak tak ni? Macam mulut dia dicat merah di bahagian dalam. Memang menakutkan. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa itu buatkan mereka nampak lebih menakutkan. Ya, mereka cuba tiru benda tu. Ya, Ya. Saya tak pasti kalau mereka biasanya buat macam tu. tapi seperti yang Anda boleh lihat, istana ini lengkap. Semua benda ditinggalkan di sini. Semua trofi mereka, semua perabot mereka. Baiklah, bahagian seterusnya istana. Tunggu. Tunggu. Oh. Boleh tak awak buka langsir di belakang awak? Nak tengok ke? Ya Allah, saya belum nampak yang ini lagi. Ya, ini pintu masuk utama yang besar. Dan ini satu-satunya jalan masuk. Memang gila. Memang, betul-betul gila. Aduh. Ya, ini memang sebuah kastil. Ini memang sebuah kastil. Ya. Mari kita pergi ke bilik seterusnya. Oh, ini adalah pintu masuk atau ruang masuk yang satu lagi. Maksud saya, oh ya. Ini sekali lagi adalah bilik trofi yang cantik. Ini mungkin hasil buruan yang paling dibanggakannya. Rusa besar di hutan Perancis. Digantung di pintu masuk.
untuk tontonan semua orang. Kadang-kadang kami pergi ke kastil-kastil terbiar atau tempat terbiar, dan haiwan taksidermi di sana sangat reput. Tetapi di sini ia kelihatan megah, sepenuhnya utuh. Nampaknya mereka benar-benar menjaga haiwan-haiwan ini. Ya. Wah, saya juga suka yang kecil-kecil di sekelilingnya, dengan tanduk besar di atas sini, sekali lagi di atas pintu. Dan ada begitu banyak. Ia memang gila. Dan seperti yang Anda boleh lihat, setiap bilik mesti ada perapian di dalam kastil terbiar. Ya, sudah tentu. Ini sangat menarik, karena ini ialah versi seterusnya bagi setrika yang dulu diletakkan di atas dapur di sini. Anda letakkan arang panas di dalamnya. Ya. Mungkin dah tak guna lagi, cuma untuk dipamerkan saja. Kerak yang cantik di situ. Oh, tapak kaki haiwan, mungkin babi hutan. Ya, nampak macam itu. Tapi adakah mereka guna untuk sesuatu, macam letak sesuatu di dalamnya? Itu gambar kawasan rumah ini. Oh, 1998 itu dah lama dulu. Lihat tuh, lagi banyak kepala rusa dan tanduk kat sana. Saya juga suka ilustrasi yang mereka ada tentang kuda, memburu, dan sebagainya. Memang sangat berciri Perancis bila semua itu ada di seluruh tempat ini. Oh, ada salib besar dan sebagainya untuk lilin. Anda boleh letak lilin besar di atasnya. Ya, tapi itu sepatutnya ada di gereja. Saya 100% pasti benda-benda itu untuk gereja. Oh, awak rasa mungkin mereka ada macam sebuah kapel kecil atau sesuatu? Pelik sangat ke kalau macam tu? Tak, kita pernah nampak istana yang ada kapel. Ya, betul, mungkin. Ya, kita mungkin patut cari di sekitar sini. Ruang legar besar mungkin. Ini pasti akan penuh dengan kot. Ya, petikan dari Margaret, petikan dari Alfred. Dan malah kepala patung, dan semuanya masih ada di sini. Wah, Itu memang hebat. Wah. pintu depan besar di sini. Oh, maaf, biar saya alihkan diri sekejap. Maafkan saya. Tak apa. Pintu depan besar di sini. Terkunci rapat sejak sekian lama. Dan kemudian lebih banyak lagi kepala haiwan di dinding. Ini terasa begitu damai. Lukisan ini, gunung-gunung di latar belakang, hutan di bagian depan, rusa-rusa berlari ke sana sini. Ia terasa seperti pemandangan di luar juga. Yah, dari istana. Yah, wow. Ukiran, perincian, pertukangan. Perabot ini, ia seperti bangku di lorong dengan ruang simpanan. Ya, saya nampak mainan kanak-kanak yang tertinggal di sini. Ini adalah mainan yang sangat lama, sangat. Hebat. Saya suka. Dan ia memang sangat lama. Sebab hasil kerjanya nampak macam zaman pertengahan. Maksud saya, semua benda di tempat ini mungkin betul-betul berusia 500 tahun. Oh iya, memang boleh. Maksud saya, kalau perapian itu pun begitu. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang lain? Ya, Sebagai contoh? ini mungkin betul-betul berusia 500 tahun. Kita langsung tak tahu. Tidak. Kita memang sedang melihat sejarah. Ya, Itu benar. Dan terdapat begitu banyak jata di sekitar rumah dan perapian, semuanya berbeza. ramai orang bangsawan, ramai golongan aristokrat pernah tinggal di sini. Ia memang gila. Oke, pintu ini sudah tidak boleh dibuka lagi, tapi di sini kita masuk ke bilik seterusnya yang cantik menghadap taman. Di sebelah sana, menghadap halaman dalam itu. Dan saya rasa ini lebih kepada ruang kerja, ruang bersantai. Tempat di mana dia mungkin menerima tetamu, Ya. mengadakan mesyuarat. Orang masuk, duduk, buat urusan, berbual sedikit. Itu kemungkinan besar tujuan tempat ini digunakan. Ia adalah pejabat yang sangat bagus. Kami mengetahui semua sejarah tempat ini dengan dokumen-dokumen di sini. Saya tidak akan tunjukkan dokumen-dokumen itu karena ia mengandungi banyak maklumat terperinci. Tetapi di sinilah kami mengetahui bahwa tempat ini berasal dari tahun 1428. Oke, apa seterusnya? Kemana kita akan pergi? Nak tengok apa? Saya rasa di belakang sana hanya ada arsip dan dokumentasi, ya. Penuh dengan arsip. Mungkin dari perniagaan dia. Kami masih belum tahu jenis perniagaan apa yang dia jalankan. Tapi mungkin dia memang sangat kaya. Itu sudah pasti. Dan saya juga suka bila Anda akan nampak benda-benda porselin kecil ini di sekitar istana. Ya, barang-barang kecil dan sebagainya. Ya, globe di sini. Oh, maaf. Awak sedang tunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Ya, ini adalah lukisan cat air dari tahun 89. Dari istana ini. Kalau awak belum nampak lagi, Mungkin orang ramai sudah tahu tentang chaise longue, perabot paling tipikal di Perancis.
Awak tak boleh ada istana tanpa chaise longue. Ya, saya cuma sedikit sedih sebab ia macam semakin rosak. Dan ia juga agak baru. Saya rasa ia bukan chaise longue Wall Street yang cantik seperti yang awak selalu nampak. Dan bahkan di dalam rumah, awak ada pintu dan gerbang lengkung yang sangat cantik dan semuanya. Ya, ia nampak asli dari zaman pertenahan. Mesti sangat menakjubkan. Perapian itu sepenuhnya diperbuat daripada kayu, berukir halus, dan semuanya. Perapian ini saya rasa ia sekadar hiasan, tapi saya tak pasti. Tapi ia nampak megah. Saya tak pernah nampak perapian yang dibina dalam dinding dibuat daripada kayu. Saya memang akan sangat takut kalau api itu betul-betul keluar dan musnahkan saya. Sebab itulah kerja kayu. Sebab itulah saya cakap, mungkin itu sekadar hiasan. Tengok pada perincian di sini. Ia sangat cantik. Jam yang indah di atasnya dengan seekor musang diukir padanya. Segala-galanya sangat mengagumkan di dalam bilik ini. Dan juga seperti yang Anda boleh lihat, ada satu lagi jata di sini. Kita ada satu lagi tarikh. Ya, 1600 ya comel. 56. Saya rasa 1656. Jadi perapian berusia 400 tahun. Ini adalah... Ya, Tongkat jalan Encik Alfred. Itu mungkin bukan berusia 400 tahun. mungkin tidak. Wah, oh wah. Kotak pameran kecil yang dibina dalam meja sisi dengan beberapa porselin yang sangat menarik di dalamnya. Ya, Sekali lagi, begitu banyak. Oh, iya memang boleh dibuka. saya akan ambil yang ini sahaja. Tiada apa-apa di situ, tapi nampak macam hasil kerja tangan. Oh ya, memang betul. Sangat gila. Ia sangat cantik. Ia memang sangat cantik. Saya suka rak buku di sebelah sini. Wow, ya, tapi seluruh bilik ini memang satu karya agung. Ia sempurna. Diukir tangan daripada seketul kayu. Tunggu apa? Ini keju. Yesus di atas tanduk. Itu sangat mengarut. Perancis. Perancis. Jadi, yang seterusnya, dan saya benar-benar suka bilik ini juga. Saya rasa ini juga ruang tamu, ruang bersantai. Oh ya, dalam bilik ini saya memang boleh bersantai lama. Tapi perapian di sini, sekali lagi, memang mengagumkan. Ia sangat kemas dibuat dan... Ini juga sesuatu yang Anda tidak akan nyalakan. Ya, betul. Saya pun rasa begitu. Hanya untuk dipamerkan. Ya, malah lambang di dalamnya. Kemudian bagian mahkota di depan, hiasannya. Ya, juga diukir dengan sangat indah. Dan wajah di sini, wow. Dan perinciannya, maksud saya, lihatlah itu. Saya suka perincian dan ia ada di seluruh kastil ini. Kamu betul, kita perlu berbual lebih lagi. Mahu? Oh, ini sedikit. Ia jadi sedikit berkulat. Ini ukiran hiasan. Saya tengok, ya tengoklah saya pakai sarung tangan. Tapi memang ada kulat pada jata itu. Ya. Nampak sangat bersih, tapi memang dah ditinggalkan. Tapi tak lama pun dan itu dah cukup sedih. Lepas 5 tahun je, tempat ni dah jadi macam ni. Tengok belakang kau. Oh, lagi banyak gambar orang-orang ni. Ini Encik Alfred ke? Ya, kemungkinan besar nampak macam lelaki yang dimaksudkan. Bingkai gambar yang cantik juga. Betul, dan ilustrasi ini, ia adalah lukisan sebenar. Ia nampak nyata, tapi sebenarnya lukisan. Memang boleh jadi. Anak saya, ya dengan anjing-anjing tu, memang cantik. Ia dilukis dengan pensel kan? Ya. Oh, dia nampak sangat cantik di situ. Dan saya juga suka bingkai kecil di tepi ini. Ya, ia memang cantik. Dan kemudian, kita ada kerusi berlapik yang cantik ini, satu di sana. Tapi juga ada bangku besar yang sepadan di sini. Bangku yang cantik, lukisan yang indah, memang asli, 100% asli, tengok saja. Oh, tapi tengok, retakan mula terbentuk. Tapi kadang-kadang itu menambah karakternya. Saya boleh faham itu, tapi ya, ia membuatnya terasa lebih asli. Itulah keasliannya. Dan jika Anda pergi ke museum dan melihat lukisan, memang sentiasa ada retakan-retakan ini. Dan bagi saya, ia seperti Anda melihatnya dan Anda rasa, ya, inilah sejarah, beginilah sepatutnya. Dan sekarang, bila Anda bercakap tentang museum, rumah ini terasa seperti sebuah museum. Ia memang sebuah museum. Lihat permadani di belakang ini.
Adakah Anda tahu negara saya, Belgium, dan terutamanya Brussels sangat terkenal di dunia kerana permadani? Kami telah membuat permadani selama berabad-abad. Ya, dan Anda memang sangat mahir dalam hal itu. Meja marmer di sini, laci marmer. Mari kita lihat. Boleh saya buka ini? Oh, tidak. Sedikit saja. Saya suka bagaimana pintu-pintu ini seperti melengkung. Ya, itu memang cantik. Oke, patutkah kita tunjukkan bahagian lain bilik ini dulu? Ya, sebab saya suka benda ni. Apa nama benda ni? Ini sepatutnya berada di hadapan katil. Ya, ini tempat duduk kecil di mana waktu pagi Anda boleh duduk sini dan pakai kasut baru, pakaian, dan semuanya. Dan itulah tujuan ia dibuat. Ia agak tidak kena di bilik ini, tapi saya rasa ia bukanlah tak sedap dipandang. Memang bukan. Ruang duduk di sini, 2 kerusi di sekelilingnya. Dan ini adalah kerusi yang sangat lama. Seperti kerusi ini kelihatan seperti dari akhir 1800-an. Tapi ya, saya tak pasti 100%. Wah, ini patut dipulihkan dengan baik dan diletakkan semula di suatu tempat. Dan satu lagi lukisan yang cantik. Hebat. Hei, dan juga kalau engkau dah siap di sana, mari tengok ini. Ia bukanlah sesuatu yang sangat istimewa, tapi dibuat daripada porselin. Oh ya, Tak, maksud aku, ia memang menarik. ya, reka bentuknya cantik. Ia unik dengan caranya sendiri. Memang menarik. Sangat berwarna-warni, sangat meriah. Ya, maksud saya, lukisan ini penuh dengan kehidupan. Ya, sangat cantik. Baiklah, saya persembahkan kepada Anda perpustakaan ini. Memang bukan besar, tetapi sangat menawan. Ya, saya rasa ini adalah perpustakaan kecil yang paling cantik yang pernah saya lihat. Ia sangat indah. Mungkin masuk ke sini, ambil sebuah buku, pergi ke ruang tamu di sana, duduk dan menikmati buku yang hebat ini. Dan ketenangan yang dibawanya kepada seseorang, lelaki atau perempuan. Karena Marguerite adalah orang terakhir yang tinggal di sini. Adakah ini sesuatu yang boleh dibuka? Oh iya, ini salah satu set macam ini. Ia tidak lengkap sepenuhnya. Sepatutnya ada beberapa gelas di sini, tapi ini sebenarnya set piknik dari zaman dahulu. Oh, betul. Dan awak boleh bawa ia. Saya rasa sepatutnya ada botol di sini, dan kemudian awak boleh ambil sedikit minuman keras untuk memburu atau untuk berkelah yang santai, dan juga boleh dibuka di bahagian sisi supaya awak boleh lihat. Dan kemudian awak boleh keluarkan seluruh dulang ini seperti itu dan gunakannya. Itu. Memang sangat hebat. Untuk tetamu Anda dan semua orang yang datang bersama Anda, sangat rapuh. Ya, itu nampak sangat rapuh. Baik, dan kemudian Anda tutup semula seperti ini. Saya ingin satu set seperti itu. Dan kemudian, oh, jari saya tersepit. Saya suka lukisan-lukisan ini. Maksud saya, ini adalah cetakan. Tetapi ia sangat cantik. Oh, yang bertemakan alam ini. Kamu juga patut tunjukkan semua barang logam di sini. Ya. Banyak sangat benda. Setiap sudut yang kau pandang dalam tempat ni, ada benda nak tunjuk. Apa tu? Aku sendiri pun tak tahu, tapi memang cool. Diakhiri dengan saluran yang cantik dalam bilik ni. Yang sama, cuma kurang beberapa kaki. Ya, komel. Ini lorong yang bersambung dari halaman. Lihat di sana, itu pintu sisi yang terus menuju ke halaman. Mungkin tunjukkan yang ni dulu. Macam semut tempat letak kecil ni. Ya, mungkin. Saya tidak begitu pasti. Sebenarnya nampak semuanya buatan tangan. Wah. Oh, dan ini salah satu lukisan yang terbakar tuh, atau? Oh ya, itu guna pensel kecil. Ya, betul. Saya suka ini. Oh, ia terlerai. Ini adalah pipe kecil. Pipe yang dibuat dengan indah. Lihat itu. Mungkin buatan tangan. Wah. Oh, awak nampak tak rumah kecil ini? Ia sangat terperinci. Mereka pasti pencinta anjing di tempat ini. Oh iya. Mereka sangat sayangkan anjing mereka. Tak tahu apa. Ini cuma sebuah kotak. Oke, cantik. Dan ini adalah lorong. Nanti kita akan periksa dengan lebih lanjut. Tapi mari kita masuk dulu ke bilik di sini. Sebuah bilik yang sangat besar sekali lagi. Sebuah pejabat, sebuah arsip. Anda boleh lihat ada sebuah meja di sini, di mana seseorang pernah bekerja pada masa dahulu. Semua barang-barang mereka masih ditinggalkan di sini. Ada sebuah buku alamat. Oh, ini adalah buku alamat lama. Lihat tuh, Anda boleh tarik balik dan kemudian ia akan pergi ke nomor itu. Ya, semua alamat masih ada di dalamnya. Jadi saya akan tutup dan Anda perlu kaburkan ia.
Sudah siap? Perapian yang sangat-sangat besar sekali lagi. Ya, nampak lebih baru. Ya, Mungkin juga tidak digunakan. dan jika Anda berkelakuan buruk, Ini dia Johnny. hebat, begitu banyak kapak, cantik, luar biasa. Ya, sangat hebat. Alat bantuan berjalan, mungkin untuk Margaret apabila dia sudah tua. Dan di sini kita juga ada kursi roda yang masih berada di situ, dan lampin serta segala-galanya masih ditinggalkan di sini. Jadi dia mungkin sudah sangat tua pada akhir hayatnya. Kemungkinan besar tahun 2019. Meja di sini masih utuh sepenuhnya untuk seseorang bekerja, malah surat-surat dan segala-galanya masih ada di sini. 2 bag kerja. Gila, ada artifak dan segala yang Anda boleh bayangkan di sekeliling sini. Wah, cantik. Oke. Lebih banyak benda. Atau hanya nampak sedikit tanpa janggut. Kabinet bina dalam juga agak cantik. Ya. Ada banyak kabinet bina dalam di sini. Mungkin penuh dengan porselin. Oh, awak nampak peti besi di sudut itu? Oh, tidak. Saya belum nampak lagi. Tidak. Ada sebuah peti besi berdiri di sini. Boleh awak buka ya? Oh ya. Malangnya, tiada apa-apa di dalamnya. Saya mahu jadi kaya. Ya, malang sekali. Bagus. Kembali ke lorong, mari kita lihat. Apa yang kita ada di sini? Wah. Penuh dengan kasut. Ya, Anda boleh lihat, semua kasut wanita ditinggalkan di sini. Ya. Itulah caranya Anda tahu bahwa wanita itu orang terakhir yang berada di tempat ini. Dia ada banyak gambar lelaki dia di sekitar rumah, seperti yang kita dah lihat. Jadi dia cuma nak mengingatinya. Dia sayangkan dia. Itu mesti ruang bawah tanah juga. Ya, mungkin itulah dia. Jadi ruang bawah tanah yang sangat lama. Jom kita tengok dah ada beberapa botol wine, satu penyodok yang menarik. Mungkin bilik simpanan wine. Ya, sudah pasti, ini adalah istana Perancis. Oh, ini adalah ruang bawah tanah lama. Ya, memang sangat lama. Dan ia dah semakin rosak. Ia berusia 500 tahun. Betul? Sekurang-kurangnya ratusan botol wine ditinggalkan di sini. Gila, semua botol kosong ini betul-betul di sana. Lihat sini. Oh, tunggu. Tengok ini. Tunggu. Oh, ini masih penuh lagi. Ya. Wah, botol-botol yang terbiar di sini mesti sangat mahal. Tengoklah. Botol-botol ini pun dah berselaput dengan sawang labah-labah. Saya baru nampak tadi dengan ekor mata, macam ada lubang kecil di tanah. Di bawah kastil berusia berabad-abad ini, terdapat sesuatu yang lebih mengagumkan daripada apa yang ada di atas tanah. Sistem terowong berusia 600 tahun yang dibina pada masa yang sama dengan kubu asal zaman pertengahan pada awal tahun 1400-an. Terowong-terowong ini diukir terus ke dalam tanah dan batu, berliku-liku melalui asas bangunan dan menghubungkan bahagian-bahagian penting dalam kawasan estet ini. Paling ketara, salah satu daripadanya membawa terus ke perigi lama yang merupakan talian hayat penting semasa zaman pengepungan. Dipercayai laluan-laluan ini berfungsi sebagai laluan melarikan diri untuk golongan bangsawan yang pernah tinggal di sini, membolehkan mereka menghilang ke bawah tanah sekiranya penyerang berjaya menembusi pertahanan luar. Apa yang menarik ialah perkara ini bukanlah sesuatu yang unik. Di seluruh Perancis, banyak istana dari zaman pertengahan dibina dengan terowong tersembunyi. Ada yang digunakan untuk memindahkan bekalan secara rahasia, yang lain pula menuju ke gereja kecil berdekatan, sungai atau bahkan kawasan lapang di hutan yang terletak beberapa batu jauhnya. Ia merupakan alat penting untuk kelangsungan hidup, kerahasiaan, dan kuasa, dan hari ini ia masih wujud. Salah satu bahagian yang paling misteri dan memikat dalam struktur bersejarah ini ialah... Oh, ini jauh ke dalam. Adakah ini keseluruhan terowong? Ya Allah, ada botol wine juga di sini. Betul. Ya, rasa macam saya sedang berjalan dalam kapal terbang. Ya, kita sedang berjalan di atas tanah liat. Ini mungkin sebahagian daripada sistem air. Oh, sini. Tunggu, pegang kamera sekejap. Saya rasa itu dah banjir. Ya Allah, saya nampak ada periuk dan macam-macam lagi dalam air tu. Mungkin airnya sampai lebih jauh lagi. Malangnya, kita tak boleh teroka sampai macam tu sekali. Mari kita balik semula. Ya, mari kita balik. Balik. Itu memang tak dijangka. Wah. Mari kita naik ke tingkat 2 tempat ini. Jadi mari kita ikut tangga ini ke atas. Memang menakjubkan sekali lagi.
Kita hanya merekam tempat-tempat yang luar biasa dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Memang gila kita masih terus jumpa tempat-tempat macam ni. Maaf, biar saya undur 2 langkah. Ya, untuk tunjukkan sedikit di sini. Sebab saya baru saja berjalan di sini. Saya belum tunjukkan pun jam datuk di sudut sini. Cantik. Tiada lagi senjata. Tiada senjata kali ini. Tapi ya, sarang laba-laba di mana-mana. Oh, kamu boleh tunjukkan halaman, menara, matahari perlahan-lahan terbenam. Ya, kami datang ke sini sangat lewat. Agak tak dijangka. Saya suka muka-muka besar ini. Saya baru saja nampak ini. Ini fleur-de-lis daripada batu tahun 1826. Semuanya kembali kepada sejarah, peta, gambaran yang indah, dapur, semuanya ada di tempat ini. Ada sedikit ambang di sini. Saya tak tahu kenapa mereka buat begitu. Saya hampir terjatuh sebentar tadi ketika saya masuk ke bilik ini. Tapi ya, disinilah Anda masuk ke bilik atas. Satu lagi bilik yang luar biasa. Mega. Luar biasa. Ini adalah ruang makan pertama yang kita lihat. Betul, ini dia. Dan yang ini memang luar biasa. Gila, gila. Itulah perkataan untuk istana ini. Meja makan yang hebat, memang hebat. Sini. Malah tumbuhan pun masih berdiri di atas meja. Dan ini semua adalah tumbuhan sebenar, bukan palsu. Cuma tumbuhan yang telah kering. Dan sebuah perapian zaman pertengahan yang sangat besar. Dan saya percaya melihat yang ini dan gayanya, ini mesti dari zaman awal istana ini. Ini telah berada di sini sejak dahulu lagi. Di sini kita ada satu lagi lambang di dalam perapian. Lambang yang cantik, warna ungu muda di bawah sini. Sudah tentu alat penghembus untuk perapian. Oh, salib Templar memang nampak macam itu sedikit. Saya rasa itu adalah salib Templar. Ya, salib Ordo Kristus mungkin. Tapi mungkin ia hanya hiasan sahaja. 2 pedang yang hebat terletak di sini. Pedang antik yang mereka ada. Boleh kamu nampak di kamera? Ya. Itu reka bentuk klasik. Rapier sivil. Ya, sebab itu saya tanya. Sebab mereka siap ada ukiran dan semuanya pada pedang tu. Nampak sangat-sangat terperinci. Sangat kecil. Sangat hebat. Awak juga boleh panggil ia reka bentuk untuk duel, bukan reka bentuk sivil. Mungkin sangat lama dan buatan tangan. Kemungkinan besar. Letakkan ini dengan berhati-hati di belakang. Semua pelita minyak ini berdiri di belakang sana. Dan satu lagi ilustrasi yang indah. Sekali lagi, sebuah istana. Ya. Bila kau memiliki sebuah istana, kau memang jatuh cinta dengan istana. Kau memang patut begitu. Hidup kau berkisar pada istana. Ya. Seekor burung pegar di atas sana, sudah tentu. Apa gunanya sebuah istana tanpa burung pegar? Hidup mati tergantung di dinding. Ia memang sangat cantik. Ya Allah, hiasan-hiasan. Dan ada juga gunting terletak di situ. Saya tak tahu. Oh, loceng-loceng ini memang cantik. Oh ya, wow. Itu tembaga asli saya rasa. Iya. Oh, tunggu. Boleh awak pusingkannya? Fontaine Morton. Mortu macam tak pernah dengar. Dan sekali lagi, satu tapestri yang sangat cantik di dinding ini. Lihatlah itu, ia juga sangat besar. Sangat besar. Ada seekor rubah yang sangat pelik. Di sini sedang melahap seekor burung pegar. Malah ada anjing menyerang rubah itu. Hei, tiada istana di dunia yang lengkap tanpa piano. Yang ini tiada piano, tapi ia ada satu yang sangat kecil di sini. Oh, yang bersaiz mini. Kadang-kadang ada istana yang ada macam 10 piano, dan kadang-kadang langsung tiada. Roda pemintal. Wah. Saya memang tak tahu macam mana nak guna benda macam tu. Saya pun sama. Dan awak tahu ini untuk apa? Ya untuk letak arang di dalam. Ya, mungkin juga. Dan juga mungkin sudah beratus tahun usianya. Ya. Mungkin. Wow. Oh, hai. Itu atlas ke? Tapi ada Yesus Kristus atas meja kat sini. Dan saya sedang melihat buku ini di sini. Cuma nak tunjuk bahagian dalamnya. Tulisan besar, gambaran, semua yang Anda boleh bayangkan. Oh, l'art France, seni Perancis. Mari kita lihat apa lagi yang ada di bahagian ini. Helang Falcon. Falcon. Tidak, itu adalah seekor falcon. Ya, itu adalah seekor falcon. Terdapat lebih banyak falcon di Eropa berbanding helang. Saya cukup pasti seekor helang mempunyai warna yang berbeza. Tapestri yang cantik sekali lagi. Ini adalah salah satu yang paling terpelihara dengan baik di dalam rumah dan telah dibingkaikan.
Oh, bilik tidur kecil yang comel. Bilik tidur kecil. Apa yang saya cakapkan nih? Bilik tidur adalah bilik paling besar dalam rumah ini entah kenapa. Dan biasanya ruang makan atau laluan utama yang paling besar. Tapi di sini, bilik tidur memang jadi tumpuan utama rumah ini. Dan kami akan tunjukkan kepada Anda betapa hebatnya ia. Ini adalah bilik tidur gaya Prancis yang tipikal, sentiasa dihias dengan warna-warna yang cantik. Kertas dinding biasanya sepadan dengan katil, tapi tidak untuk bilik ini. Ya, saya rasa ini adalah salah satu yang terakhir. Bilik yang masih didiami, Anda boleh nampak. Ia juga nampak sedikit kabur dan terasa seperti sudah lama didiami. Ya, ini nampak seperti bilik kami. Ya Allah, bilik dia. Semuanya masih ada dalam bilik ini. Ya, ini memang bilik dia. Lihat tuh, semua barang keagamaan di sini padat memenuhi ruang. Begitu banyak artifak keagamaan. Ya, suami dia, Alfred, telah tinggalkan tempat ini. Ini nampak macam buku nota kecil, tapi sebenarnya ia boleh dibuka dan menampakkan dokumen-dokumen. Saya dah nampak ia beberapa kali. Kerusi yang cantik juga ada di bawah sana. Saya suka lukisan di atas tuh, sangat-sangat terpelihara dengan baik. Ya, dan saya rasa ia bukan benda lama. Saya cukup pasti ia agak baru. Tapi ya, maksud saya tetap cantik juga. Bahwa ia layak berada di museum. Ya, sangat sedih ia berada di sini. Kita ada satu lagi tempat duduk di sini. Meja di sini, di hadapan tingkap. Anda boleh duduk dan melihat keluar serta menikmati cahaya matahari pada waktu pagi. Dengan pemandangan gunung. Utara berada ke arah sana, jadi matahari akan masuk seperti ini ya. Jadi Anda akan mendapat cahaya matahari yang indah masuk ke dalam bilik. Itu, saya juga mahu tunjukkan ini. Lihat itu, ia macam bekas kaca hiasan di sini, dengan bunga-bunga yang masih terpelihara di dalamnya. Saya tak pasti sama ada itu lama sebenar atau palsu, tapi ia nampak asli. Ia hampir mengingatkan saya kepada paparan ikebana Jepun yang kita selalu lihat. Lebih banyak perhiasan dan segalanya, barang hiasan burung, upholstery, tempat duduk. Orang ramai mempunyai rasa keindahan pada masa itu. Benda-benda yang Anda lihat di tempat ini memang kekal cantik selama-lamanya. Dan perkara yang kita lakukan sekarang semuanya berkaitan dengan fashion. Dan saya tidak begitu pasti tentang itu. Ia cantik. Dan gem ini memang sangat cantik. Ia mempunyai marmer, emas, semuanya. Saya kena akui, ini adalah jam paling cantik yang pernah saya lihat. Terutamanya di tempat yang terbiar. Saya sangat gembira kerana ia dilindungi oleh kaca. Itu adalah sebuah karya agung. Kita ada Alfred dengan anjing Dalmatiannya. Mungkin gambar yang sangat baru, laci-laci. Nampaknya, Alkitab dan semuanya masih ada lagi di sini. Apa yang ada di dalam tuh? Semua ni tasbih ke? Apa ni? Tengok ni, saya suka sangat benda ni. Saya tak tahu apa benda ni, cuma macam benda ubat kecil je. Oh, tengok tu, gambar dia sama macam yang awak nampak sebelum ni. Ada istana atas bukit. Tapi sekarang, kalau awak dah bersedia, hanya kalau awak bersedia. Biar saya tunjukkan bilik paling cantik di tempat ini. Pada pendapat saya, biar saya sambut awak masuk ke dalam bilik paling cantik di seluruh tempat ini. Ia memang luar biasa. Ini mesti termasuk dalam antara 5 bilik tidur paling cantik yang pernah saya lihat. Dan katil ini memang katil paling cantik yang pernah saya lihat. Maksud saya, ukirannya. Jadi katakanlah, ambil bahagian hujung kaki katil sebagai contoh. Kemudian kalau Anda naik ke atas, Anda akan nampak lukisan-lukisan yang cantik ini. Ia memang dibuat oleh seorang artis. H. Lippmann. Bunyinya pun macam nama Jerman. Ya, maksud saya, semuanya memang sempurna di atas katil ini. Ia benar-benar satu karya agung. Ini seperti tidur dalam mimpi. Saya ingin tahu berapa yang mereka bayar untuk katil ini. Saya rasa awak tak nak tahu. Sebenarnya masih dibuat dengan rata, dan di bahagian atas ada lagi lukisan yang lebih cantik, sangat cantik. Awak pun boleh nampak retakan-retakan tu, yang saya maksudkan tadi. Iya, maksud saya seluruh katil ini dicat, tapi maksud saya ia diukir dan dicat, dan itulah. Sebuah karya agung. Ya. Katil ini betul-betul mengelirukan saya. Memang luar biasa. Wow.
Dan di depannya pula ada chandelier itu. Kedua-duanya memang serasi, seolah-olah chandelier itu menghala ke katil. Dan kemudian dengan segala-galanya di sekelilingnya. Bilik ini memang nampak megah. Kalau awak bangun di sini, Saya akan rasa seperti bangun dalam mimpi. awak bangun dalam mimpi. Yesus di atas katil, sudah tentu. Amin. Malah bahagian tepi di sini. Lihatlah itu. Ia pun dicat. Dan ya, sekali lagi, perincian ini memang luar biasa. Oh, tunggu. Saya akan pergi ke sana. Ya, Mungkin nenek moyang mereka. leluhur lelaki, leluhur wanita. Di sebelah sini wanita, dan di sebelah sana lelaki. Memang biasa di Perancis untuk menggantung gambar-gambar leluhur Anda di dinding. Sangat tipikal. Wah, 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 wah. Mari kita lihat sekeliling bilik ini. Biar saya tunjukkan kerusi ini kerana saya rasa ia sangat istimewa. Dan maksud saya, ya, ini juga kerusi lama, tapi ia sangat cantik. Ya, Saya suka. sepenuhnya berlapik. Dan bahkan di sini, di sebelah ini, meja ini, dan cermin di atasnya, meja ini juga sangat istimewa. Saya tak pasti apa nama meja-meja ini. Saya rasa ia meja konsol. Kemungkinan besar marmer Itali di atasnya. Wow, memang hebat. Ya. Itu adalah meja tulis sekretari. Ya Allah, ini yang paling cantik pernah saya lihat. Sudah tentu. Malah ada ruang tersembunyi. Oh, memang ada benda tu. Memang tipikal sangat. Kadang-kadang, kalau kau tarik sesuatu keluar, kau boleh keluarkan benda lain juga. Ya, Oh, itu dia. kau hampir boleh tarik keluar. Memang hebat, aku dah agak. Wah, aku suka yang tu. Kenapa kita dah tak buat macam ni lagi? Ayuhlah kawan-kawan, apa dah jadi dengan dunia ni? Ini macam untuk kasut macam koboi. Oh, macam Spurs. Malah kertas dinding di belakang sini. Oh, ia baldu. Prancis, memang sangat Prancis. Perapian yang indah. Sudah tentu, setiap bilik ada perapian. Perapian bermarmar, cantik, jam yang cantik di situ. Dan juga pemegang lilin. Pemegang lilin itu juga sangat mengagumkan. Wah. Dan perapian, cermin, hiasan, warna, semuanya memang sempurna. Mereka benar-benar memikirkannya. Satu lagi daripada lukisan-lukisan indah itu. Saya tiada kata untuk menggambarkan keindahannya. Saya memang sangat suka semua ini. Kami sedang berdiri di dalam sebuah museum dan nampaknya di belakang bilik tidur di sini macam ada bilik tidur kanak-kanak lengkap dengan segala-galanya. Ya, kanak-kanak memang tinggal di sini, sudah pasti. Kemudian, Anda boleh memerhati anak-anak ketika Anda berada di dalam bilik Anda. Sangat menarik. Di sini kita ada gambar sekolah mereka semua dalam pakaian seragam. Baiklah, mari kita teruskan. Mari kita lihat. Oh, dan bahkan pintu-pintu yang menuju ke bilik-bilik ini hanyalah bingkai dan pintu sahaja. Oh, tengoklah kunci yang ada di dalam sini. Menarik. Itu nampak seperti zaman pertenahan. Saya dah tak boleh masukkan lagi. Okey, mari kita masuk. Oh wow, masuklah. Satu lagi bilik yang indah di tempat ini. Dan nampaknya ini bilik tidur kanak-kanak. Malah, Ya, dua katil kecil yang comel. Katil berwarna merah jambu. Mungkin ini milik cucu-cucu yang kita lihat dalam gambar di bawah tadi. Mereka tidur di sini. Bayangkan menjadi seorang anak atau cucu kepada ibu bapa atau datuk nenek ini. Dan datang ke istana ini pasti seperti satu mimpi. Lebih banyak perapian yang indah, plat seperti yang pernah kita lihat sebelum ini, lambang, fleur de lis. dan ini sekali lagi adalah perapian lama. Ya, sangat lama. Malah dinding di sini. Entah kita dah tunjuk yang ini atau belum, memang sedikit mengelupas, tapi ia memang menakjubkan. Kita ada lebih banyak lukisan. Saya suka lukisan-lukisan ini. Mereka seperti kembar dan saling melengkapi dengan begitu cantik. Tapi iya, maaf. Awak tadi sedang bercakap tentang kerusi-kerusi itu. Kerusi-kerusi yang luar biasa. Sangat elegan. Anda tidak akan pernah puas dengan tempat ini. Kecantikan adalah sebahagian penting dalam kehidupan manusia, dan pada masa dahulu mereka faham apa itu kecantikan, dan kadang-kadang saya rasa orang sudah lupa apa itu kecantikan. Dan di sini kita juga ada sebuah bilik air kecil untuk mereka. Tap mandi dan semuanya. Tuala masih terletak di sini. Gila kan? Terima kasih, terima kasih.
Ke kanan, masuk lorong besar. Jom pergi dulu. Ada satu lagi bilik air di sebelah sini. Yang ini kau pasti suka. Oh ya, yang ini aku pasti suka sangat. Bukankah itu tanda istana? Ya. Dengan menara itu. Wow, itu dibuat dengan begitu cantik. Memang hebat. Satu lagi bilik tidur yang indah. Katil berlapik di sini masih tersusun rapi. Kerusi berlapik di sini, di sudut. Semuanya merah. Saya benar-benar suka warna merah di bilik tidur ini. Ya Allah. Ya Allah. Oh tidak, ada tanda tangan di sini. Sangat-sangat kecil, 1900 sesuatu, saya rasa 51. Ada bingkai yang hilang, ia cuma sesuatu yang mereka ada di situ. Itu satu ide yang sangat gila. Perapian yang indah dengan satu lagi cermin di atasnya, hiasan yang cantik, dan sekali lagi, jam yang cantik, tertutup rapat sepenuhnya. Mungkin sudah lama tidak terkena udara luar, sebab itu ia sangat terpelihara. Ada Yesus lagi yang sama seperti yang kita lihat ketika kita masuk ke dalam rumah. Ini, saya sangka ia adalah lukisan dan ia sedikit bercushion. Tapi sebenarnya bukan cushion, ia adalah lukisan. Tapi ia memang cantik. Sangat cantik. Baiklah, mari kita kembali ke lorong. Di sini kita ada satu lagi bangku yang cantik. Sesuatu yang jarang kita lihat. Saya rasa reka bentuk ini memang sangat berbeza. Ya? Ia sangat unik. Oh, bolehkah Anda? Tarik keluar lukisan itu. Oh, yang ini sudah mulai reput dengan teruk. Tak sepatutnya ada di sini. Oh, sayangnya. Kemudian di hujung sini, Anda ada satu lagi bilik tidur yang sangat kecil, sangat selesa. Ya, sangat. Perapian hitam, jam cantik di atasnya. Ia kelihatan seperti tempat letak trofi, sangat berat, tetapi ia ada kunci ini. Saya rasa iya. Kemudian yang ini, Ya, saya rasa ia sudah tak berfungsi lagi. sebuah meja di sebelah sini dengan buku-buku, dan kemudian beberapa lagi lukisan yang indah. Tak banyak benda di sini. Tak banyak benda di dalam sana. Tapi tengok almari pakaian tuh. Ada kepingan bunga yang sangat rapuh di situ. Wah, Luar biasa. Malah di sini, begitu banyak artefak ditinggalkan di merata tempat. Malah di sana, ada chandelier di ujung lorong yang tak pernah dikunjungi sesiapa. Betul-betul. Betul-betul. Bahagian terakhir tempat ini, loteng. Jom kita naik. Ini adalah ruang store. Mereka betul-betul longgokkan semua barang yang mereka tak perlukan lagi di sini. Oh, perkara pertama yang menarik perhatian saya, kabinet kaca patri. Wow, ia memang menakjubkan dan masih penuh dengan barang-barang. Loteng, tempat ini penuh sesak. Lebih banyak tandu rusa yang ditinggalkan di sini. Oh, sebuah senapang. maksud saya, Separuh senapang. Ya, separuh senapang. Separuh senapang. Secara literal, separuh senapang. Dan ada lagi seekor burung awetan di sana. Ya, ia memang dah rosak teruk. Mungkin seorang wira atau sesuatu macam itu. Dah rosak teruk. Pergi ke sana dan tunjukkan sikit. Oh, patung Praga. Ho. Dan di sini satu lagi bilik kecil. Saya rasa kalau awak mula menggali di sini, awak akan jumpa benda-benda purba. Oh ya. Oh wow, malam. Gila, saya rasa ini cendera mata. Tapi ia tetap menarik. Moulin Rouge, ini dari Paris. Satu lagi lagu putar kunci yang seram macam ni. Tunggu. Ini salah satu istana terbaik yang pernah saya terokai. Terima kasih Tuan, selamat malam. Jumpa Anda semua minggu depan dalam satu lagi penerokaan epik. Pastikan Anda melanggan, sebab kami akan buat lebih banyak perkara seperti ini. Dan jumpa Anda minggu depan dalam satu lagi penerokaan epik. Selamat tinggal.